Kesesatan doktrin kepimpinan ulama Syiah dalam politik Malaysia. Pertahankan kepimpinan ulama, keyakinan akan kekal terpasak. Tahukah anda teori kepimpinan ulama ini adalah doktrin Syiah dan tiada asas dalam ilmu siasah syariah? Dalam ilmu siasah syariah, melantik pemimpin mesti di kalangan kawi atau kuat atau kompeten dan amin atau amanah sebagaimana tertulis pada ayat 26 dalam surah Al-Qasas. Mazhab Syiah lahir berpunca dari perbezaan pandangan politik dan akhirnya meleret sehingga bab akidah dan fiqh. Begitu juga dengan fahaman Khawarij yang mengkafirkan lawan politik disebabkan perbezaan pandangan politik. Ini sama dengan pandangan Ustaz PAS, Raja Mesti di bawah ulama. Tidaklah hairan kerana Haji Hadi juga mengalu-alukan ideologi Syiah dan Khawarij dalam PAS. Wahabi pun masuk PAS. Syiah nak masuk PAS masuk. Khawarij nak masuk PAS masuk. Syiah mengangkat ulama' bertaraf Ayatollah iaitu peringkat tertinggi ilmuan Syiah, tetapi PAS pula mengangkat ustaz-ustaz yang perasan bahawa mereka adalah ulama'. Mereka menunggang gelaran ulama' ini sebagai perisai dari dikritik dan umpan untuk memenangi undi seterusnya memungkinkan mereka berebut jawatan dalam politik. Ulama' sebenar diangkat kerana mereka bergelumang dengan ilmu. Bagaimana boleh berlaku jika ustaz PAS hari-hari berpolemik dan berpolitik? Ini bukan isu memisahkan Islam dan politik, tapi meletakkan ustaz PAS di tempat mereka dan meletakkan pakar dalam pentadbiran dan politik di tempat yang sepatutnya. Jika seorang ustaz dan ulama' itu punyai kepakaran dalam ekonomi dan pentadbiran kenegaraan, mereka juga boleh dilantik kerana punyai kawi atau kepakaran. Kawi atau kuat atau pakar adalah pertimbangan utama, bukan kerana mereka mempunyai latar belakang pengajian Islam maka wajib dilantik. Ulama'-ulama' mazhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi, mereka tidak pun dilantik sebagai gubernur, malah sebahagiannya menjadi pengkritik kepada pemerintah dan ada yang dipenjara. Tahap ilmu mereka lebih hebat dari ustaz-ustaz PAS. Jelaslah PAS sebenarnya membina doktrin Songsan ini dan dipasak ke dalam jiwa umat Islam di Malaysia sejak sekian lama. Ulama' politik versus ulama' dalam tradisi Islam. Ulama' dalam tradisi Islam yang sebenar diangkat kerana kesarjanaan dalam ilmu wahyu. Bukan kerana dipolish imej ulama' dalam kempen politik. Kempen politik cenderung mensucikan ulama' politik dengan cerita-cerita yang mungkin diada-adakan seperti mimpi berjumpa Nabi dan sahabat. Ulama' Islam mendalami ilmu, menulis karya hebat, beristihad dan mengeluarkan fatwa, mengajar kepada ummah. Sebab itu mereka diangkat sebagai ulama'. Karya mereka kekal hingga berabad-abad lamanya. Ustaz-ustaz PAS yang perasan diri sebagai ulama', adakah mereka telah sampai tahap ulama' mujtahid yang mampu mengeluarkan atau mengistinbat hukum? Adakah mereka mempunyai ilmu-ilmu alat yang cukup sehingga melayakan mereka beristihad atau mengeluarkan fatwa? Mereka ini mempunyai ilmu yang cetek dan bila cuba menangi undi pilihan raya, berlakulah gejala takfiri, hukum menghukum di tahap melampau. Semua perkara dikaitkan dengan teknikal hukum walhal politik adalah berkaitan maslahah umum dan banyak yang bersifat istihadi dan tidak qat'i atau putus. Istihad pula, tidak semesti hanya ulama' PAS sahaja yang betul. Pemimpin lain juga akan ada istihad mereka yang mungkin berbeza dengan ulama' PAS. Masalahnya berlaku bila PAS memaksa orang lain menerima istihad puak mereka sehingga label menebel, kafir mengkafir dan menganggap istihad pihak lain sebagai sesat, terkeluar dari Islam. Itu belum kira banyak pembohongan perlu dipertahankan kononnya untuk masalah parti. Mereka juga mencetuskan dan mencipta fitnah-fitnah kepada lawan politik dengan sentimen Islam. Bila pemimpin tiada kawil amin, sebab itu ponteng parlimen jadi perkara main-main, tidak kompeten tak apa asalkan puak sendiri, sakau duit tak apa asalkan masuk akaun parti. Kawi, kompetensi, bukan semata-mata tidak rasuah dan haramkan judi di negeri pembangkang, tetapi lebih besar dari itu mengangkat martabat negara dan insan ke tahap lebih tinggi berbekalkan pengalaman dan kemahiran terbaik. Hina ulama' dan politik medan pertempuran. Akhir-akhir ini ramai ustaz-ustaz PAS berceramah di surau mengatakan kini ramai ulama'-ulama' dihina. Sekiranya ustaz PAS tidak mahu dikritik, mereka sepatutnya menjauhkan diri dari politik. Medan politik adalah medan pertempuran idea, medan check and balance. Kesilapan akan dikritik, keputusan kerajaan akan dicabar. Dengan cara itu kerajaan akan jadi lebih baik dan tidak menyeleweng. Baru-baru ini didedahkan seorang ulama' PAS yang menjadi menteri kerajaan Tebuk atap menurunkan tanda tangan kontrak berjumlah berbilion ringgit tanpa ketahui apakah dokumen yang ditandatangani. Akhirnya Anwar terpaksa memperbetulkan perolehan kontrak tersebut.
Bagaimana mungkin dia mempunyai kuasa menteri yang besar tanpa dia faham isu teknikal dan pentadbiran sehingga meneruskan kontrak bermasalah bernilai berbilion ringgit itu? Bukankah ini bahaya kepada negara? Lalu sekiranya ahli politik lain mengkritik dan membangkitkan hal ini, adakah itu dikira menghina ulama? Ulama PAS sebelum ini berpuas hati dengan skandal rasuah 1 MDB dan skandal jana wibawa bahkan mempertahankan rasuah-rasuah dan menghalalkannya. Malah mereka juga menjadi pencetus kepada fitnah. Adakah jika rakyat menegur ulama politik PAS ini terus dikira menghina ulama? Malangnya ramai umat Islam terperangkap dengan slogan PAS, pertahan ulama atau jangan hina ulama. Malah atas semangat kasihkan Islam, mereka menjadi tukang sebar fitnah dan adu domba yang dicipta oleh Ustaz PAS ini. Sebab itu Nabi memberi amaran ulama jahat yang menjadi pencetus fitnah akan lahir dan berbahaya. Mereka pula berkempen pilihan raya menggunakan sentimen perkauman dan agama tetapi bukan mempromosi idea, manifesto dan juga polisi terbaik untuk negara. Itu yang menyebabkan rakyat semakin berpecah belah dan negara semakin rosak. Rakyat dan negara rugi. Ini berlaku di Kelantan apabila doktrin ini dipasak di dalam jiwa rakyat kononnya itu selari dengan tuntutan Islam. Kesannya ulama PAS yang jadi kerajaan boleh membuat kenyataan bodoh tanpa rasa bersalah. Bahkan isu air yang menjadi perkara paling asas dalam kehidupan manusia pun tidak dapat diselesaikan dalam 30 tahun. Lek belakang dia dah ada sungai penuh. Terkejut ada sungai tu lah minum siapa kenyek. Mereka sentiasa menyalahkan orang lain atas kelemahan mereka mentadbir dan kurangnya kreativiti. Pengaliran keluar tenaga kerja mahir dari Kelantan berlaku besar-besaran dan seperti tiada noktah. Hakikatnya, ustaz-ustaz PAS ini yang tidak pun mencapai tahap ulama mengikut tradisi Islam, menunggang sentimen sayangkan ulama untuk memegang kuasa dan menjadi perisai atas kelemahan mereka mentadbir. Sekian dan jangan lupa subscribe.